Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Hari ini saya akan mengatakan tentang pertumbuhan dan perkembangan awal kanak-kanak. KAD 2103. Nama pensyarah Puan Nurul Hidayah binti Muhammad Saleh. Nama saya Nur Azimah binti M. Rizal. KAD 2206070009. Kad pengenalan 0410080109.6. Tarikh hantar iaitu 15 Julai 2022. Pengenalan. Perkembangan ialah perubahan fizikal, mental dan sosial yang dapat dijangkakan dalam kehidupan harian individu. Menurut Al-Ghazali, perkembangan kanak-kanak mempunyai 5 peringkat iaitu peringkat janin, kanak-kanak, timyas, al-akil dan al-awliya. Contohnya, kanak-kanak akan mudah dibentuk apabila mendengar nasihat orang yang lebih tua. Seterusnya, kita akan sambung kepada dari perspektif Islam dari segi emosi. Rasulullah bersabda, tidak ada pemberian lebih baik daripada seorang bapa kepada anaknya melainkan pendidikan adab baik. Dari H.R. Tirmizi. Seterusnya, dari perspektif Islam dari kognitif. Firman Allah SWT, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, kamu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati, iaitu akal fikiran, supaya kamu bersyukur. Al-Nahl 1678. Selain itu, perspektif Islam dari fizikal iaitu antara jenis mainan yang digalakkan dalam Islam ialah untuk membentuk fizikal dan jasmani yang sihat. Seterusnya, perspektif Islam dari bahasa iaitu firman Allah SWT yang bersabda, bacalah dan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang Maha mengejar manusia dengan perantaraan iaitu menulis, membaca. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Alaq. Selain itu, dan akhir sekali, mungkin perspektif Islam dari sosial iaitu Rasulullah bersabda, tidak ada pemberian lebih baik daripada seorang bapa kepada anaknya melainkan pendidikan adab baik iaitu dari H.R. Tirmizi. Seterusnya saya akan sambung kepada bayi 0 hingga 1 tahun perkembangan mereka. Dari aspek sosial, mampu menyahut dengan bahasa bayi apabila diajak bercakap. Seperti bila diagar, mereka akan menyahut walaupun kami tidak faham bahasanya. Dan dari aspek kognitif, boleh membezakan warna terang. Selain itu, dari aspek emosi, mampu menggembirakan hati dengan bermain kaki menggunakan tangan. Bahasa pula, bayi mula mengeluarkan bunyi oh dan ah. Dari aspek fizikal, bayi mampu mengangkut bahu dan kepala. Selain itu, dari segi tatih, berumur 1 hingga 2 tahun, mereka akan melakukan dari segi aspek emosi, mampu menanggalkan baju dan memakai baju. Ini kerana apabila mereka tidak dapat membuka baju, mereka akan mula marah dan mula geram. Selain itu, sosial, mampu mencari kawan dan mengajak bermain bersama. Bahasa, mampu mengucap beberapa suku kata. Fizikal,
mampu menaiki dan menuruni tangga dengan memerlukan bantuan. Selain itu, kognitif. Mampu menendang bola. Seterusnya, awal kanak-kanak. Dari segi emosi, kanak-kanak akan mula memberontak apabila tidak dapat barang yang diingini. Selain itu, bahasa. Sudah mula fasih untuk bercakap. Fizikal, pandai menyelesaikan masalah. Sosial, mula mencari kawan dan mengajak kawan bermain bersama-sama. Kognitif, dapat mula melompat dua kaki dan mendarat dengan dua kaki. Seterusnya, kanak-kanak 4 hingga 6 tahun. Dari segi sosial, kanak-kanak mula mempunyai kawan yang ramai kerana mereka telah bersekolah dan boleh mudah berinteraksi dengan guru semasa waktu PDP. Fizikal, kanak-kanak mula melakukan aktiviti dalam aktiviti luar kelas seperti bersukan. Kanak-kanak 4 hingga 6 tahun. Dari segi bahasa, kanak-kanak bercakap dengan sopan kepada guru semasa hendak ke tandas. Kognitif, mampu mewarna dengan kemas. Dan emosi, kanak-kanak mudah bergaduh akibat tidak mudah berkongsi mainan atau peralatan bantuan mengajar. Terima kasih.